Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awad bin Muhammad Saad, nombor matrik A171420 akan membentangkan berkenaan dengan apakah kepentingan kita sebagai seorang Muslim untuk memahami konsep iman, Islam dan ihsan dalam kita menjalani kehidupan seharian. Baik, konsep iman, Islam dan ihsan ini ada terangkum dalam sebuah hadis yang panjang sebagai ataupun dalam hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Saya akan menceritakan secara ringkas sahaja berkenaan apakah yang disampaikan dalam hadis Jibril tersebut. Baik, secara ringkasnya, dalam hadis Jibril ini telah dinyatakan bagaimana Jibril alaihissalam telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa bentuk seorang lelaki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih bajunya, yang tidak ada kesan-kesan pemusafiran pada lelaki tersebut. Bahkan dalam kalangan para sahabat dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tidak ada seorang pun dalam kalangan para sahabat yang mengenali lelaki tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam telah datang menuju ke hadapan Nabi dan duduk di hadapan baginda. Lalu Jibril bertanya berkenaan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah tentang iman, yang kedua adalah tentang Islam, yang ketiga adalah tentang ihsan, dan yang keempat adalah berkenaan dengan hari kiamat. Secara ringkasnya, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjawab kesemua persoalan Jibril. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril pun beredar daripada majlis tersebut. Baik, begitulah secara ringkasnya apa yang disampaikan dalam hadis Jibril. Jika kita lihat dalam konteks keilmuan, maka iman ini boleh disebut sebagai ilmu akidah. Islam pula disebut sebagai ilmu fiqh. Manakala ihsan pula disebut sebagai ilmu tasawuf. Baik, kita akan membincangkan berkenaan apakah peri pentingnya kita sebagai seorang Muslim untuk memahami ketiga-tiga konsep ini. Okey, baik. Yang pertama adalah iman. Iman merujuk kepada akidah. Iman bermaksud meyakini dengan hati, melafazkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman merupakan perkara yang paling utama dalam kehidupan setiap manusia. Kita di Malaysia, menurut Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Baik, itu apa yang telah dinyatakan oleh fatwa kebangsaan kita. Jadinya, penting bagi kita setiap orang Islam untuk mempelajari ilmu akidah ataupun ilmu tauhid secara mendalam dan secara teliti dan berterusan untuk kita memahami dan menghayati dengan baik supaya timbul keyakinan dalam hati kita akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan juga menekankan tentang akidah, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, dalam ayat ini pun telah menekankan kepada kita berkenaan dengan kepentingan akidah, iaitu mempercayai akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman jugalah kita dapat mempercayai sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapat lihat. Hari kiamat kita tidak tahu. Syurga dan neraka, malaikat adalah benda yang kita tidak dapat lihat. Maka dengan iman inilah yang akan membolehkan kita untuk yakin akan kewujudan perkara-perkara gaib yang kita tidak nampak. Ia hanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah Islam. Islam pula jika dalam konteks keilmuan kita sebut sebagai ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini adalah untuk kita memahami dan meraihkan perbezaan pendapat dalam pemahaman kepada suatu perkara. Selagi mana perkara itu bukan perkara yang boleh merosakkan akidah dan ianya merupakan perkara yang furu', maka segala pendapat perlu diraih dan dihormati. Tidak perlu dipanjang-panjangkan perdebatannya. Baik, penting untuk kita mendalami ilmu fiqh ini bagi seorang penuntut pengajian Islam
kerana kita akan jumpa dengan pelbagai pendapat daripada masyarakat dan juga orang luar. Perbahasan ilmu fiqh ini sangat luas, tetapi semuanya masih terangkum dalam kerangka mazhab yang utama, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Kesemua mazhab ini boleh diamalkan sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat di sesebuah tempat. Kerana setiap ulama mazhab ini ada sandaran kepada fatwa yang mereka keluarkan. Bukan mereka hanya mengikut fikiran mereka semata-mata. Malahan mereka ada setiap fatwa yang mereka keluarkan, setiap pendapat yang mereka tuliskan adalah mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kita perlu mengambil sikap berhati-hati. Dalam mempelajari ilmu fiqh, kita perlu mengambil sikap berhati-hati dan tidak mengkritik secara sembarangan, tidak memberi komen secara sembrono dalam sesuatu isu yang timbul. Dalam hadis Jibril ini juga mengajarkan kita bahawa jika kita tidak mengetahui jawapan kepada sesuatu persoalan yang ditanyakan kepada kita, maka kita perlulah menjawab Allahu a'lam, iaitu Allah lebih mengetahui. Dengan kita mengatakan wallahu a'lam ini sebenarnya bukan menunjukkan bahawa ceteknya ilmu kita, tetapi sebenarnya kita telah menjaga amanah ilmu dengan tidak mengatakan sesuatu pendapat secara membuta tuli. Telah selesai bahagian iman dan juga Islam. Sekarang bahagian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan dalam konteks hadis Jibril, Rasulullah SAW menjawab kepada Jibril alaihi salam, ihsan itu adalah kamu membuat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak mampu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Baik, ihsan ini dalam konteks keilmuan kita sebutkan sebagai ilmu tasawuf. Tasawuf adalah satu cabang ilmu untuk kita menyucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah dan kita ingin memenuhkan diri kita dengan sifat-sifat yang mahmudah. Baik, ihsan ini juga membawa maksud Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Maka jika seseorang itu menghayati konsep ihsan ini, maka dia akan sentiasa berhati-hati dalam melakukan setiap perkara. Kerana dia tahu bahawa Allah sentiasa memerhati, Allah sentiasa melihat dan mengetahui apa yang dilakukan, baik dalam ramai ataupun ketika dia berseorangan. Apa yang dilakukan sentiasa akan dicatat oleh dua malaikat kanan dan kiri, malaikat Raqib dan Atid. Baik, jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tasawuf dan menghayati intipati kandungan ilmu tasawuf supaya kita boleh membentuk diri menjadi seorang Islam yang lebih baik. Dengan ilmu tasawuf juga kita belajar bagaimana untuk sentiasa mengekalkan keterhubungan diri kita dengan Allah. Hal ini penting supaya setiap apa yang dilakukan niatnya adalah akan menjadi kerana Allah, ikhlas kerana Allah semata-mata, tidak terpengaruh dengan faktor-faktor luaran. Baik. Secara kesimpulannya, ketiga perkara ini iaitu iman, Islam dan ihsan adalah mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk fokus kepada satu aspek sahaja lalu meninggalkan aspek-aspek yang lain, kerana ia akan menyebabkan ia tidak sempurna. Bahkan ketiga-tiga perkara ini perlu dipelajari dan difahami secara komprehensif dalam semua aspek supaya kita dapat memahami Islam dengan lebih baik. Apabila kita menghayati konsep iman, Islam dan ihsan ini secara komprehensif, maka kita akan dapat berfikir dan membicarakan sesuatu perkara mengikut kerangka mereka sendiri, tanpa bercampur aduk. Begitulah. Akhir kata, dengan memahami konsep iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan kita, kita akan mampu menjadi seorang Muslim
yang holistik dan insya-Allah menjadi seorang Muslim yang lebih cemerlang dan mendapat kejayaan di dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.